iman kena penuhi syarat-syarat tadi. Okey. Yang pertama adalah yang sangat sinonim ataupun yang sangat dekat dengan umrah ataupun haji adalah talbiyah. Okey. Saya baca dulu, lepas kita akan baca sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Okey, jom. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Okey, dah betul lah sebutan dia. Okey, kalau kita lihat makna dia, jom kita tengok sama-sama makna dia. Kita buat sesuatu perkara tu dan kita faham apa yang kita ucapkan, apa yang kita sebutkan. Okey, kita sebut tadi apa? Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Maksud dia kita nak bagi tahu, kita nak acknowledge Allah, ya Allah, aku datang ya Allah. Kan? Kita ulang lagi, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Hamba Tuhan yang tiada sekutu bagi-Mu. Kita bagi tahu ya Allah, Kau tak ada sekutu bagi Kau. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Kita ulang lagi. Kemudian kita akan cakap apa lagi? Sesungguhnya segala puji dan nikmat dan kerajaan adalah kepunyaan-Mu. Tiada sekutu bagimu. Okey, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah di Allah rahmat sekalian. Kalau kita tengok, alah talbiyah ni tengok macam biasa, dia dah terbiasa dengar, selalu dengar. Tapi apabila dah terlalu ramai, kadang-kadang dia tak boleh nak sebut lah. Kadang-kadang sebutan pun salah. Masa saya pergi haji dulu, ada yang tak boleh sebut. Terbelit-belit lidah dia. Macam labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka. Dia tak boleh nak sebut. Kan? Saya tak tahu yang apa masalah dia, tapi mula tu macam nak gelak juga, macam kelakar kan. Dan mula dalam lalu tu, salah ni sebenarnya. Kan? Jadi kita kena sebut betul-betul dengan yakin dan juga dengan sebutan yang betul-betul. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada juga yang sebut kan, dia tak sebut la syarika lak wal mulk syarika lak. Maksud dia ada sekutu bagi Allah. Dia tak sebut la tu, maksud dia tidak ada sekutu bagi Allah. Tapi dia dah tersambung wan ni'mata laka wal mulk syarika lak. Kan? Mungkin tak pergi khusus pun, mungkin kan, ataupun mungkin bila dah orang dah talbiyah ramai-ramai, jadi dia pun jadi panik, kita akan bukan talbiyah kan. Jadi sebab itulah sebaik mungkin adalah kita praktis dulu kan. Mungkin tuan-tuan, puan-puan, para jemaah sekalian ni balik lepas pada ni try praktis untuk talbiyah. Betul tak? Betul ke tak? Sebab umrah yang paling baik ataupun haji yang paling baik dengan haji yang paling banyak talbiyah. Dia pun orang lain tak baca kan, ataupun orang lain macam ngantuk ke tidur ke, dia ada situ, terus kita sedar kan. Tambahan pula first timer ramai kan. Jadi bila dah first timer ramai ni, jadi keterujaan, semangat kita nak melakukan ibadat yang menjadi impian setiap daripada kita dah lama dah kan. Kumpul duit berapa lama dah kita kumpul duit ni, betul tak? Kan? Punya tanggung lah, itulah, inilah dan sebagainya. Baru sekarang Allah pilih kita jadi tanggung, maka kita kena bersungguh-sungguh, kita kena belajar, kita kena betulkan sebutan kita supaya sebutan kita memang kita mengakui Allah tidak ada sekutu bagi. Baru kita, supaya kita betul-betul menyebut bahawa kita datang menyebut panggilan Allah. Kita nampak simple je kan, tetapi hakikat dia, maksud dia adalah talbiyah umrah yang paling terbaik ataupun haji yang paling terbaik adalah haji yang paling banyak talbiyah. Maksud dia haji yang paling banyak kita memuji Allah, itu haji yang paling banyak kita bantah kepada Allah yang insya-Allah sebaik kepada kita datang untuk menyambut panggilan Allah. Okey, betul tak kalau kita kata kan, hamba datang menyambut panggilan Allah, kita tinggalkan semua yang kita ada dekat sini. Betul ke tak? Betul. Kita ada rumah yang selesa, kita ada kereta yang selesa, kita ada kehidupan di sini, uruskan anak, uruskan keluarga, uruskan perniagaan itu dan ini. Kita tinggal 12 hari kan, untuk apa? Untuk tambah bisnes kita lagi ke? Tak, tapi untuk Allah.
Kan? Untuk dunia kita tetap, untuk akhirat kita. Ini yang ramai. Ini yang kalau tu, tak mungkin tak ramai orang yang mampu lakukan. Tapi kita mampu buat. Kan? Kita dah selesa rumah kita, dah tiba-tiba kena keluar. Kita ada baju yang cantik, yang mahal-mahal. Tiba-tiba kena pakai dua keping ihram saja untuk lelaki. Perempuan ada baju yang cantik-cantik. Kan? Yang bunga kerawang penuh, tiba-tiba tak boleh pakai. Kena pakai tudung labu, kena pakai telekung yang tutup semua. Tak boleh nak tunjuk emas kat siku dan sebagainya. Kan? Kenapa kita buat benda tu? Kerana ini adalah kita menengok panggilan Allah. Jadi betapa besarnya darjat mereka yang menengok panggilan Allah ataupun dikenali sebagai Dhuyufur Rahman, adalah tetamu kepada Ar-Rahman. Okey. Jadi itu adalah kaidah. Walaupun kita tengok simple, macam saya selalu dalam surah saya selalu ingatkan bahawa talbiyah ni bukan simple, talbiyah ni tak biasa, talbiyah ni bukan perkara biasa, talbiyah ni luar biasa. Yang mana kita kena perbanyakkan, walaupun panas ke dan sebagainya ke, walaupun ada apa-apa saja dugaan ke. Saya tak sebut lagi dugaan kan. Okey. Tapi maknanya perbanyakkan tadi kan, terberjaga daripada tidur, tengok orang tidur, okey. Terus labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal sampai tiba balik ke dan sebagainya. Bila kita nak stop talbiyah, bila kita dah masuk Masjidil Haram dan nampak Kaabah untuk nak start tawaf, barulah kita dibenarkan untuk stop talbiyah. Maka selagi kita dah berniat ihram, selagi mana kita tak nampak Kaabah, selagi kita tak sampai di Mekah, tak sampai masuk dalam Masjidil Haram, maka selagi itu perbanyakkan talbiyah. Kan? Perbanyakkan sungguh-sungguh. Kan? Ulang dan ulang. Saya 10 kali dengan Ustaz. Kan? Ulang. Rasulullah naik unta 13 hari daripada Madinah ke Mekah. Kan? Dalam lepas pada Hudaybiyah, Nabi nak buat umrah. Kan? Betapa banyak ada 13 hari, kita 8 jam je lebih kurang. Kan? 60 jam je. Saya dah 10 kali Ustaz, cukup lah kot tu. No, tak cukup. Kalau kita tengok ada masa lagi tu, sebenarnya Allah nak bagi kita masa lagi untuk puji dia. Kita jangan lihat itu cukup dah ni, banyak hari ni. Kan? Tak banyak. Nikmat Allah kepada kita lagi banyak kepada kita. Berbanding dengan kita puji Allah, sikit sangat banyak kita puji Allah. Jadi Allah bagi kita di situ masa atau kita perlu lama Ustaz ni, ataupun lama dalam bagi kena sok tawang, dia tak agak dah pernah dah. No, sebenarnya itu adalah masa yang Allah bagi untuk kita terus menerus, berterusan memuji dia, memuja dia. Kan? Untuk membesarkan dia. Kan? Dan juga memuji Allah dengan seikhlas hati mungkin. Okey. Ada soalan boleh tanya je terus. Tak apa. Bila start talbiyah? Bila start talbiyah apabila kita dah berniat ihram. Apabila kita berniat ihram, pasal niat tu nanti kita tak cerita lagi. Pasal niat tu nanti dekat Gerai. Kita daripada Madinah nak ke Mekah. So kita akan berhenti berdekat di Gerai. Kemudian kita akan niat sama-sama. Sebab Perimah dengan Risau. Kan? Kita akan berniat bersama-sama. Lepas daripada niat tu, saya akan pimpin dulu untuk talbiyah dalam beberapa kali. Lepas tu, siapa yang nak tidur ke sebagainya, makanya silakanlah. Boleh teruskan yang talbiyah. Okey. Ada soalan lagi? Ada soalan? Boleh tanya je, tak apa, tak kisah. Kita tak nak buat secara dalam performa, tak boleh tanya pula kan. Kalau pakai ihram tu gimana? Okey. Apa yang kita cerita kejap lagi. Kita ikut flow dulu Okey. Pakai ihram tu nanti kita akan pakai di hotel di Madinah. Sebelum kita bergerak ke Mekah tu, kita akan pakai di ihram siap-siap. Kemudian kita akan ke Masjid Gerai. Kemudian lepas daripada solat 2 rakaat, kita akan naik ke bas balik. Kemudian kita akan niat bersama-sama. Okey. Ada soalan? Niat atas. Niat atas. Sebab Dalam bas. dalam bas, betul. Sebab hadis daripada Nabi SAW, Nabi niat ihram dan Nabi ada atas kendaraan. Atas kendaraan atau unta Nabi. Jadi kita pun akan niat selepas mana kita naik dari atas bas Nabi. Bersama-sama. Dan boleh insya-Allah. Tadi yang kata terlupa nak niat ke, saya tak niat lagi ke, tak insya-Allah kita akan bersama-sama. Kalau yang tak pergi Madinah terus ke Mekah tu dia ada flight. Dia akan ada Manazil, tempat lain pula.
Yang tu kalau dia daripada Malaysia masuk ke Islam dan menggunakan kita ke Madinah, kita akan berhenti di Bir'ayi. Sebenarnya kalau saya suka lah berhenti di Bir'ayi sebab Rasulullah pada di Madinah nak ke Mekah, dia akan berhenti bermikat di Bir'ayi. Jadi kita akan bermikat di tempat yang Rasulullah bermikat, insyaAllah. Okey, ada soalan lagi? Okey, ada boleh start ni Okey, seterusnya kalau kita tengok kat sini mengetahui kelebihan, ni saya tak nak sebut sangat lah kan, wajar ada. Okey, okey, seterusnya umrah. Apakah pengertian umrah? Umrah ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram, Kaabah di Mekah pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Dan macam mana yang kita terbayang sebelum ni lah, bila sebut saja umrah kita nampak Kaabah, betul tak? Kan, kita nampak Baitullah Al-Haram. Kerana bila sebut umrah, dia mesti kena tawaf. Jadi bila kita sebut umrah, kita mesti teringat pada Kaabah. Seperti mana dalam ayat Quran sebut, wa'ati mulihat jawal umrah lillah. Dari untuk mengerjakan umrah adalah tunaikanlah haji dan umrah kerana Allah. Ayat Quran sendiri menyatakan tentang untuk kefarduan menunaikan haji dan juga umrah. Okey, rukun umrah. Kalau kita lihat di sini, rukun umrah dia ada 5. Yang pertama niat ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian bercukur, kemudian tertib pada kebanyakan rukun. Okey, manakala wajib umrah pula ada 2. Yang pertama niat ihram di miqat, yang kedua meninggalkan semua perkara larangan dalam ihram. Okey, jadi kalau kita lihat dekat sini sebenarnya ada 2 perkara. Umrah ni dia adalah ibadat badaniyah. Ibadah badaniyah, maksud dia ibadat perbuatan, dia kena buat. Maksud dia kena tawaf, kena sa'i, niat tu semua amalan dia kena niat. Kan, nak semayang, nak puasa, nak haji, kan, semua kena niat. Tapi untuk tapi macam puasa dia tak ada ibadat badan ni. Maksud nak kena bekerja, nak kena berjalan, nak kena bergerak, tak payah. Tapi untuk umrah dia kena tawaf dan juga sa'i. Okey, kemudian bergunting ataupun bercukur, kemudian tertib pada kebanyakan pada semua rukun, tertib pada semua rukun. Maksudnya mengikut urutan lah apa yang kita dah lakukan daripada rukun umrah tadi. Tak boleh nak sa'i dulu baru nak tawaf, tak boleh. Dia mesti kena niat, tawaf, sa'i, bergunting atau bercukur, kemudian tertib pada kebanyakan rukun. Okey, memakai ihram. Okey, memakai ihram, yang ni saya duduk last nanti kan. 2 helai kain lepas tidak bercantum, sehelai dipakai untuk letak auratnya di bawah antara pusat dan lutut, dan sehelai lagi dibuat selendang. Disunatkan warna putih ini untuk lelaki, manakala perempuan adalah memakai ihram bagi wanita pula dalam untuk semua anggota tubuh selain muka dan 2 pergelangan tangan. Tiada pakaian khusus seperti jemaah lelaki haji lelaki. Maksudnya untuk perempuan tidak ada khusus. Untuk lelaki pun tidak ada khusus dari segi warna, tapi dari segi pakaian pun ada khusus lah. Dia tak boleh cantum, tidak boleh berjahit dan sebagainya. Mana macam kain ihram biasa yang kita ada tu lah. Manakala untuk perempuan, apa sahaja kan, apa sahaja pakaian asalkan menutup aurat dengan sempurna. Menutup aurat dengan sempurna, maksud dia tangan tu ditutup dengan amsos kan, kaki ditutup dengan stokin kan. Manakala yang kalau pakai tak nak pakai telefon, pakai tudung, make sure tudung tu yang ada bawah dagu, lapik dagu, apa nama tu kan, lapik dagu lah. Maksud dia kena ada lapik dagu tu. Dan kena dan pakai ihram tu sampai bila? Sampai lepas tahallul. Sampai lepas tahallul. Okey, pakaian ihram lelaki. Pakaian lelaki masa ihram secara ittiba', kalau kita lihat yang sunat dipakai semasa tawaf yang diiringi dengan sa'i saja atau semasa sa'i sahaja. Maksud dia itulah yang diukur. Okey. Ittiba' tu maksudnya buka bahu kanan. Okey, ittiba' tu maksudnya adalah buka bahu kanan.
adalah untuk tawaf sahaja. Kan? Buka bau kanan adalah untuk tawaf sahaja. Bagi lelaki lah. Perempuan yang buka bau kanan tak, aku nanti. Kan? Untuk lelaki buka bau kanan. Mari lepas habis tawaf. Lepas habis tawaf nak solat sunat tawaf terus tutup balik. Terus tutup balik. Maknanya dia untuk tawaf sahaja. Maknanya kita nak start masuk masjid tu tadi, kita dah boleh start Kaabah sebelah waktu untuk sebelah kanan. Contohnya kita sampai nak tawaf tu dekat-dekat waktu solat. Contohnya solat maghrib lah contoh. Jadi bila kita dah tawaf 4 pusingan, tiba-tiba sebelum tadi dah azan. Kalau kita pun tawaf pusingan, bila pun dah iqamah. Kan? Untuk solat maghrib contoh. Lepas tu kita dah solat maghrib ni, orang pun dah tinggi dah depan Kaabah ni buat saf. Kan? Jadi kita tutup lah untuk solat maghrib tadi. Kan? Jadi solat tak boleh dalam keadaan baku dan tak boleh. Kita tutup. Jadi tutup balik macam biasa. Kan? Lepas habis solat bagi salam, dah start tawaf balik. Okey, pergi balik ke Rukun Hajarul Aswad, kemudian buka balik bahu, kemudian boleh start tawaf balik macam biasa. Itu tawaf tadi tak cukup. Dah cukup pusingan. Boleh buat sekejap. Okey, sebab once pun dah stop untuk solat, jadi kita pun boleh stop juga untuk solat. Jadi kita kena ke belakang sedikit ataupun kita boleh pergi ke Rukun Hajarul Aswad kembali untuk kita start pada pusingan yang kita terlepas. Jangan start daripada satu balik, no, kan? Dia start pada pusingan yang kita dah terputus tadi. Itu sahaja. Kau tak ingat kan? Okey, untuk tawaf, especially tawaf, tolong ingat sendiri. Kenapa tolong ingat sendiri? Sebab pusingan tu kadang-kadang tak sama semua orang. Kan, contoh, bila kena gempur dengan Turki ke Thailand, tak hampir tergempur semua orang. Tak betul lah. Kan, jadi tolong ingat sendiri. Alamak, aku tak ingat dah dia ni kau balung tadi. Kan? Kalau balung mana dah tak nampak dah balung kan. Ikut je dia. Lepas tu nampak balung tu juga dah habis dah. Tengah solat tawaf, solat sunat tawaf pula. Kita dah habis lagi. Balung dah berhenti solat tadi. Tak boleh. Dia tak boleh. Dia tawaf tu mesti dengan yakin. Walaupun kita dah cukup 7 pusingan, tetapi kita tak yakin. Kita solat lah 3-4 kan? Jadi bila 6-7 tambahan pula tawaf, pengakuan dia sama. Pusing je kan? Macam meja ni, kita pusing sampai cukup 1 pusingan kan? Pusing. Benda yang sama kita buat. Betul kan? Mak, nak 4 kan? Kadang-kadang confuse. Bagi siapa yang confuse, kalau ada dapat beli atas band yang 7 kira ajari tu kan, gunalah apa sahaja kaedah pun boleh kan? Gunalah apa sahaja kaedah pun boleh. Ustaz, nanti kita gerak dalam kumpulan Ya, kita gerak dalam kumpulan. lah. Semuanya saya risau kalau dia gabung. Sebab kita ada halu je kan? Tapi tak apa, insyaAllah kita akan cari masa yang agak-agak sesuai sikit kan? Sebab saya dah praktis 2-3 kali dah. Yang betul macam tahun ni saya praktis agak, saya tawaf paling slow sekali. Saya tawaf paling slow. Apa tu ada orang dari belakang, mungkin tadi so dari belakang kot, dari depan, dan lain tengah, perempuan tengah, lelaki tepi kan? Lepas tu kita tawaf memang slow kan? Sejam pun sejam lah, yang penting tak pecah. Kan? Yang penting tak pecah. Okey. Kalau sebulan tak dapat 2 kucing, tu dah pergi semua lah. Yang tu pun masalah juga tu sebenarnya. Sebab bila orang kecil tu dia kena keluar balik. Itu dah jadi lambat sangat dah tu. Kan? Yang tu kalau dia, jadi saya tak boleh tunggulah kalau seorang. Sebabnya kita takkan dia nak mencampurkan seorang dia tak 20 orang. Jadi saya boleh macam tu balik di bilik dulu. Untuk dia tahan lah. Untuk tawaf Untuk sana. Sekejap. Untuk tawaf dia kena ada wuduk. Tawaf ni macam solat, sama je macam solat. Cuma dia dibenarkanlah bercakap-cakap dengan keadaan yang minimal. Jangan duduk sembang pula. Susah juga tawaf kan. Jangan. Kan? Kalau boleh biar kita ni dulu. Okey. Jadi ihram macam tu lah tadi. Okey, saya tunjuk je pakai ihram dulu. Lagi kita demo sikit.
Saya pun tak ada ihram nak. Ingatkan dia tusuk bagi ihram tak bagi juga. Kalau perempuan boleh pakai seluar Ustaz? Boleh? Boleh lah, dengan telekuk. Ha? Boleh. Kalau dia sendiri semua bagi tak ada. Saya berihram, setiap kali saya pergi saya akan tinggal sebab beg saya akan penuh barang lain, ihram tu saya bawa balik. Okey, jadi kita kena samakan dulu ujung dengan ujung. Ujung dengan ujung tarik bagi sama. Okey, jadi memang perlahan, tengok tuan-tuan, perempuan, memang perlahan tak bercantum kan, tak apa, tak bercantum. Kemudian samakan ujung, tarik. Kemudian kita boleh buat lipat ke dalam sekali. Kemudian lipat ke luar sekali. Macam ni. Macam banyak pula. Saya tak biasa sekali. Bantu saya kan, Okey, jadi boleh lipat 2 kali, gulung 2 kali. Jadi make sure untuk lelaki tolong pakai tali pinggang. Tolong pakai. Tali pinggang boleh pakai. Kalau kau dapat ni. Oh, tak apa boleh dah. Jadi bila dah pakai, make sure pakai tali pinggang. Lepas tu gulung sekali lagi ke cara kita pulang. Oh, tali pinggang boleh pakai. Tali pinggang boleh sebab tali pinggang bukan 2 kain ni. Oh, dia tak Dia masuk. banyak ikat kain, nak ketat kain je. Kan? Dan bila kita dah lipat situ, dia boleh jalan tu. Kan? Kita boleh jalan. Kita boleh jalan. Sebabnya kain sudah tadi, tolong pakai tali pinggang. Kalau tak ada tali pinggang kan, ambil lagi simpan dia ikat tali pinggang. Kan? Tak pasang-pasang kita kain atas, dia di bawah. Jangan dia pasang. Kan? Masa tu tak ada kain dah nak saya. Lupa dah kain tu. Okey. Kemudian macam ni lah. Yang atas ni ikut keselesaan masing-masing lah. Kan, ikut keselesaan masing-masing. Ada yang macam tu, kalau macam nak kemas sikit boleh juga selitkan di celah. Yang panjangkan sebelah yang dalam tu, kemudian tu selitkan di celah. Ini lah. Bila celah tinggal, yang kain bawah ni. Kemudian yang ni pula satu pun kita boleh selitkan juga. Untuk lelaki lah. Kan, so dia agak senang untuk kita bergerak. Dia tak terbuka lah. Kan? Jadi tak payah asyik jatuh. Kan? Kita bagi asyik. Kan? Kita bagi tiba-tiba asyik jatuh. Atas kurang sikit, jangan yang bawah tu buka. Jadi selalu dia kata tali pinggang tu penting. Jangan kita anggap remeh tali pinggang, tak apa, boleh je kan. Tak boleh, tali pinggang kena ada. Kan, tali pinggang kena ada. Okey, siapa nak try? Wang. Kalau tak buat ni. Kalau tak buat ni. Dia power kopi. Kalau masalah sangkut ni. Yang foto. Tali pinggang kena pakai, Kena tunjuk juga untuk orang badan besar cara lipatan dia. Kita tunjuk untuk orang yang badan besar cara lipatan dia Ustaz. Ini orang badan kecil dia Kain ni ada besar lagi. kita panggil boleh tunjuk. Mana ada yang badan besar standard size. Standard size. Standard size ni. Kan? Jadi macam pakai yang macam mana pun yang penting kita rasa kita selesa. Kan? Boleh pergi dari situ. Tak kisah, untuk keselesaan kita. Kain ni memang sama tu Ustaz. Standard size kan? Tak tahu pula. Tak sama sekali. Okey, kuasanya. Tak disediakan ke? Ada bajet.
Ada saiz. Rasa ada saiz. Ada kalau yang gemuk ni kata dia jadi juga apa. Jadi yang lebih lepas sikit, lebih panjang sikit kan. Jadi boleh. Boleh dia try. Này là nó lô ngoại tu. Kan, contoh-contoh saya yang dengarkan yang terbaik sekali adalah slipper tipunan senang. Kan, slipper untuk lelaki untuk lelaki. Sebabnya dia kena nampak anak-anak jari untuk kaki kita. Kena nampak. Kemudian elak dari untuk pakai ihram wanita pula, elak dari musolek dan keperluan elak sebenarnya dia pastikan awrat dijaga agar digunakan yang sesuai dan tidak menampakkan bentuk aurat. Disyurkan pakai suti tebal dan panjang supaya tidak menampakkan aurat. Elak dari memakai semati yang besar sehingga menutupi muka. Okey, elak cuma memakai semati yang besar tu maksud dia semati yang macam Korea sekarang dia kan. Dia macam tutup sampai ke bawah sikit kan. Maka itu pun dia, kalau besar sangat dia dikira menutupi muka, termasuk dalam pentalaran ihram bagi wanita. Kalau sekadar spek yang biasa tu okey lah, boleh. Dan tapi ada satu lagi masalah adalah boleh pakai spek. Pakai spek kan, pakai spek kan betul ada anak dulu. Lepas tu bila buka rambut keluar betul kan, maka yang tu pun kena jaga masa tu lah kan. Jadi itu pakai macam mana nak cakap? Susah lah kan, jaga sendirilah diri sendiri. Maknanya pakai spek dekat luar, takut kat kali kekong ke apa kan. Terpulang lah macam mana. Yang penting bila buat tudung tu dia akan ikut spek tu punya batang tu kan. Jadi dia rambut akan keluar dan kadang nampak juga ke dalam. Jadi takut ternampak aurat. Okey. Kalau haji tu syorkan juga stokin tebal dan panjang supaya tak menampakkan aurat. Jangan pakai stokin yang singkat macam Korea tu sampai berlari gitu, tak boleh. Kan? Kalau boleh dia stokin yang tinggi. Okey. Dan hukum saya nak nampakkan bentuk badan ataupun aurat. Okey. Tak boleh nampak lah. Dan kena jaga betul aurat. Okey. Okey, ini aku boleh cakap. Ini tambahan punya slide yang baru ni kan. Sebab ni kalau kita tengok Muzakarah Haji ke-39 tak dapat buat ihram baru ni kan. Selipar dan sandal yang dipakai oleh jemaah haji lelaki semasa dalam ihram dalam menampakkan tumit dan sekurang-kurangnya hujung 3 jari kaki. Sekurang-kurangnya 3 jari kaki nampak. Sebelum ni, kalau Muzakarah sebelum ni ke-55 nak jadi kena nampak kan. Ni dia kata Muzakarah ni dah cakap 3. Jadi siapa yang nak pakai slippers yang tak ada tengah tu kan, yang tak ada tengah macam ni, mana selalu pakai yang macam ni pun boleh. Tapi make sure sekurang-kurangnya 3 anak jari kaki nampak. Kalau pakai slipper tu bukan terpijak all this. Mana? Maksudnya dalam masa seorang tu selalu pijak. Tak, dalam masa tetap kan. Ini maksudnya bila kita dah berniat ihram. Dalam bas tu kan. Kalau dia campur pijak ni situ semua Selain apa lagi macam ni. kalau dia kan sebelum pergi tu kan sebelum faham. Kan itu kan ke dalam. Maksudnya kat sini, maksudnya dalam ihram. Dalam ihram. Mana yang punya dalam ihram, kita dah pakai ihram. Untuk lelaki, kita tak boleh pakai kasut yang tutup. Dia kena pakai slipper sahaja. Slipper pun senang, botol. Okey. Umrah seterusnya adalah sunat ihram. Amalan sunat sebelum niat ihram, kita mengerak kuku, merapikan busana rambut, menandakan ketiak, hari-hari dan sebagainya. Mandi sunat ihram, mengambil wudhu, memakai minyak rambut, memakai kain putih berwarna, memakai ihram berwarna putih, soal sunat ihram. Okey. Yang kebanyak contohnya
sampai memakai kain ihram berwarna putih ni, kan? Sampai memakai kain ihram berwarna putih, dan ini akan dilakukan selalunya dalam bilik hotel. Ni. Maksudnya kalau nak potong kuku ke apa-apa ke, kalau boleh daripada Malaysia lagi senang lah. Sebelum pergi tu, pastikan dah kuku dah pendek, segala-gala bulu yang sepatutnya ditanggalkan. Kan? Kemudian mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram nanti di Madinah. Kan? Saat seelok-eloknya adalah di Masjid yang Ali ataupun Zulkulaifah. Tetapi takutnya berhenti tak lama ada orang ramai. Kan? Jadi kita akan mengganggu pula orang. Jadi boleh boleh mensunat ihram di bilik hotel, mengambil wudhu, kemudian memakai minyak rambut, memakai kain ihram warna putih. Kemudian yang last sekali, solat sunat ihram jangan buat lagi. Tak apa, yang sunat ihram ni nanti kita akan solat di Masjid yang Ali. Kan? Cumanya fokusnya sekarang adalah memakai ihram warna putih sahaja. Warna putih ni untuk lelaki, untuk perempuan dia tak ada khusus putih hitam ke tak, kalau ikut Arab dia semua hitam. Kan? Ada orang pula khusus, kenapa dia pakai hitam semua? Tak ya. Dia akan yang penting tutup aurat. Okey. Boleh. Jadi untuk lelaki adalah daripada Madinah tu memakai, dia fokuskan sebenarnya adalah memakai kain ihram warna putih. Tapi yang atas-atas ni semua adalah sunat-sunat yang sebenarnya adalah sunat-sunat yang boleh dilakukan sebelum daripada kita memakai ihram. Maksudnya daripada sini pun boleh lah. Okey, seterusnya adalah amalan sunat semasa niat ihram. Menghadap arah kiblat dalam keadaan wuduk. Soalan kita menggunakan wuduk dan kita menghadap ke arah kiblat. Kita kena tengok jugalah dalam situasi semasa. Mungkin kalau dulu tak ramai, okey lah. Kan, tapi dalam situasi semasa mungkin time kita begitu, orang terlampau ramai dan sebagainya. Dan tak boleh nak menghadap kiblat, pas tu tak boleh. Mesti takkan pasal pusing, pasal kiblat sebab kita doa kan. Jadi, kita tengoklah mana yang kita mampu untuk buat. Okey. Sebenarnya amalan sunat selepas punya ihram, bertalbiyah, berdoa, bacaan Al-Quran, zikir, elak dari berbuat kosong dan juga nampak. Kan, elakkan daripada berbuat kosong. Dan sebaliknya kebanyakan talbiyah. Dan macam Yusuf tadi bagi tahu tadi, kebanyakan majoritinya adalah first timer, dan first timer ni tolong perbanyakkan talbiyah. Kan, tolong perbanyakkan talbiyah. Okey. Ustaz, yang amalan sunat masa niat ihram ni, masa niat dalam bas tu, Ustaz akan guide kan? Saya akan guide. Kita akan niat sama-sama dengan risau. InsyaAllah tak ada yang terlepas daripada niat. Okey. Niat mengerjakan umrah. Itu umrah tahu ahmad untuk jihad lillahi ta'ala. Jangan niat lelaki lagi Kalau dia lelaki sekarang sudah 10 lagi niat umrah lah. Jangan niat. Dalam hati cuba kita sebut je. Nawaitul umrata itu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Okey, lepas daripada baca niat ni terus labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Okey. Boleh Okey, seterusnya miqat umrah. Miqat umrah ni sebenarnya dia adalah miqat bagi penduduk yang datang daripada luar Mekah lah. Okey, bagi dia macam kalau kita akan ambil Ibrahim Ali yang datang dari arah Madinah. Sebab kita Madinah dahulu, kemudian kita akan singgah di Ibrahim Ali dan kita akan niat ihram di Ibrahim Ali. Okey. Hari ini adalah miqat makani, miqat tempat. Manakala miqat zamani adalah miqat makani bagi penduduk luar Mekah. Yang terdekat adalah Ja'rana, Tanaim dan juga Hudaybiyah ataupun Shumaisi. Okey, yang ni tak payah. Kemudian cumanya kita nanti yang umrah pertama, umrah wajib kita adalah daripada Ja'rana. Sebab kita datang daripada Madinah. Okey. Dekat Madinah. Dekat dengan Madinah. Okey. Mana negara ni? Dia dalam 5 km. Dia tak salah saya daripada Masjid Nabawi tu tak jauh, memang tak jauh. 5 ke 7 km macam tu lah.
Kan? Dia sangat dekat. Maknanya kita memakai ihram lebih kurang 5 ke 6 jam nanti kan dalam pas nanti. Okey. Kalau dekat okey. Kemudian larangan ihram. Larangan ihram ada 13. Okey, untuk para jemaah haji dan umrah yang mana memakai ihram, maka tertakluk kepada kita yang telah pakai ihram ni 13 pantang larang ihram. Yang pertama adalah menutup muka, menutup kepala bagi lelaki. Contoh masuk tandas kan. Contohnya masuk tandas. Buka ihram baju atas ni, baju ni. Ambil, letakkan kepala masuk tandas. Kan? Tak boleh. Jadi, kalau dia syarat ni kalau terlupa tak isu. Kan? Dia masukkan dia dah biasa dah, masukkan tutup kepala tutup lah. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Tapi ada kata memang terlupa. Dia tutup kepala, lepas tu dah tengah-tengah buang air pun, tutup kepala. Kan? Jadi cepat-cepat tolong alihkan. Tolong alihkan terus. Jangan tutup kepala untuk lelaki. Kemudian apabila kita niat ihram dalam pas tu dah bermula lah. Niat tu dah bermula. Dia apa saja larangan ni ataupun sunat ke ataupun yang makruh sebenarnya bermula selepas kita niat ihram. Selagi kita boleh dibenarkan pakai baju biasa tak pakai ihram, maka batal larang ni tak ada pun. Kan? Macam sekarang nak tutup kepala ke, nak tutup muka ke, nak pakai bawah-bawahan ke, nak pakai sorot tangan ke, pakai lah. Tapi apabila kita berniat sahaja ihram, kita dah pakai ihram dan kita berihram, maka barulah semua batal larang ni tertutup kepada diri kita. Okey. Seterusnya perempuan menutup muka bagi perempuan. Bagi siapa yang pakai niqab, maka dia kena buka niqab. Tapi apa dia? Mas. Mas kalau masa COVID dia kena pakai. Sekarang bukan tak payah. Kalau rasa tak sihat dan sebagainya, pakai tapi kena bayar dah. Tapi kan para jemaah semua jangan risau. Jangan kita pula menganggap dalam sebagai satu benda, sebagai satu benda yang tak elok. No, bukan. Dalam tu adalah orang kata melengkapkan ibadat kita sebenarnya. Macam orang lah, contoh orang yang perempuan yang banyak emas. Memang kita mana juga lagi kena bayar zakat lah. Nanti kena bayar zakat. Kenapa tidak kena bayar zakat? Padahal zakat sikit je. Kan? Jadi kita jangan ingat bila kita melakukan perkara-perkara benda ni, kan? Perkara yang syarak subuh ni sebagai satu denda boleh letak, bukan denda sebenarnya. Kan? Kalau kita tu rasa tak sihat, rasa tak fit, kan? Memang kita kena pakai mask dan sebagainya, pakai tak apa. Kan? Maksud boleh dikenakan dah. Bayar dah nanti. Kalau macam kita takut kalau yang sekejap macam tu tak apa. Maksudnya kita takut merembak ada kekurangan. Macam sekadar tutup mulut. Jangan kita ambil kain tutup terus macam ni. Tak boleh. Tutup mulut sekadar sikit kita boleh. Sebab tu yang kata tadi spek yang besar pun tak boleh. Maksudnya spek yang dah tutup boleh kata sebahagian daripada muka. Dia tutup sebahagian daripada muka sebab tu dia tak boleh. Okey. Boleh. Kemudian memakai sarung tangan, bau-bauan, minyak di kepala dan janggut, mukadimah jimat, bersetubuh, nikah kahwin. Ini semua tak boleh. Kan? Okey. Maknanya dah pakai dah ihram dah dalam pas tadi. Jadi baju usuk dalam kan. Nak ambil minyak wangi semua sikit. Kan? Boleh tak boleh? Tak boleh. Kena dam habis satu pas. Kalau kena dam berapa banyak Ustaz? Waktu yang disukkan dan disukkan 6 riyal setengah ke 7 riyal ke 10 riyal. Dia kena jenis jam juga. Jam tu tak sama. Okey, contoh memakai apa ni, tak sengaja memakai niqab, pakai niqab untuk muka. Dia tak sengaja, maka tu tak, dam dia tak adalah teguk macam dam bersetubuh. Contoh bersetubuh confirm seekor unta. Seekor unta. Duit bayar dam tu boleh bayar seorang lagi jumrah. Sarung tangan tu perempuan sarung tangan tu maksud dia adalah bukan amsok, maksudnya dia. Maksudnya dia adalah dia.
Manakala amsok semua dia tak dikira sebagai sarung tangan. Itu sarung lengan. Okey. Jadi tolong kita ingatkan satu sama lain. Kita selalu ingatkan satu sama lain. Jangan pula kita tengok orang dalam grup kita ada yang buat macam tu kan. Tak boleh ada. No, tak boleh. Kita kena tegur sama lain. Kan? Bagi memastikan amal ibadat kita menjadi sah. Kan? Pernah kita pergi jauh-jauh. Pernah review banyak. Kan? Tapi takut ibadat kita tak sah. Jadi kita tolong tegur mereka satu sama lain. Dan kita juga kalau sama-sama kita yang tegur dalam bulan, jangan macam kecil hati pula. Kan? Aku rasa kena tegur, salah je aku. Dia kecil hati pula. Kan? Sebab sama-sama tegur tu adalah untuk memastikan ibadat masing-masing sama-sama kita tengok oleh Allah. Kan? Memastikan ibadat kita sah. Okey. Ustaz, kalau macam sebelum kita pakai ihram, macam kalau bukan, dia kan sebelum niat tu, kita dah pakai deodoran tu dianggap macam tu. Okey. Pakai deodoran sebelum daripada niat ihram tak isu. Kan? Dia jangan dah pakai ihram dan niat semua dalam macam semua contoh tadi lah. Lagi sekali semua dah ambil. Profil ambil nak ambil senjata sikit. Tu tak boleh. Sebab itu kita dah niat ihram. Tapi sebelum pada ihram, dibenarkan. Nak pakai deodoran sampai dengan lumus sampai badan semua. Kan? Tetapi dari isu lain pula. Bau. Tak ada isu bau sebab bau tu kita pakai sebelum dia berhenti kan. Tak ada isu. Walaupun lepas tu bau tak ada masalah lah. Tak apa, biarlah. Sebab kita pakai sebelum kita niat tadi. Dia yang tak boleh ni, lepas daripada niat. Lepas daripada niat, terus tak boleh. Tapi sebelum niat, nak mandi wangi-wangi kan. Nak mandi sejam pun habis sabun tu kosong kan. Nak mandi lekat pun wangi kan. Mandi dah kan. Semuanya sekarang okey, dia ada isu. Yang pertama, okey, ada orang tanya, boleh tak nak basuh kain ihram ataupun nak basuh macam perempuan, nak basuh jubah ke, lekong ke, tudung ke, basuh flat. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Jawapan dia tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab softline, brownie, semua tu dia lebih kepada pewangi kan, sebab dia bukan deterjen, dia bukannya sabun. Okey, kalau orang tanya pula, yang itu sabun yang di dalam ni ada pewangi, boleh tak boleh? Yang tu boleh. Sebab tujuan tu bukan nak wangikan dia. Tujuan kita adalah untuk menguncikan dia. Tapi dalam tu ada sedikit fragrance, satu yang digunakan. Tetapi kalau dalam tu memang kita guna softener betul-betul memang untuk lembutkan dan untuk wangikan, memang tak boleh. Memang tak boleh. Itu satu. Dan yang kedua kan, saya agak syadi sikit lah, agak string sikit lah kan. Contoh pakai deodoran kan, atau tu semua gelap habis kat badan dua ni kan, lepas tu pakai ihram kan, lepas tu pakai ihram, lepas tu dah niat ihram kan, lepas tu dah niat ihram. Okey, pakai macam saya pergi umrah bulan 2 baru ni, saya buat satu grup tu, ramai yang grup tu 40 orang kan, terus 40 orang tu bas. Dan saya pun jadi confused. Tiba-tiba perempuan tanya soalan, boleh kata semua perempuan tanya soalan yang sama, padahal semua tu bukan saudara pun, semua tak kenal pun kan, semua tak kenal pun. Ada daripada Penang, daripada Kelantan, daripada Terengganu, daripada selatan Thailand pun ada dalam grup tu. Soalan dia, boleh tak kami sampai hotel Mekah, kami buka baju yang kami jubah yang kami pakai, kita buka, boleh ke tak boleh? Saya kata, kenapa tak boleh? Saya terfikirkan kenapa tak boleh, tapi saya jawab boleh kan, tapi saya terfikir kenapa kita tanya soalan, kenapa tak buka baju ke daripada kita niat ihram? Masalahnya semua tu tanya, semua nak tanya, Ustaz boleh tak boleh? Ustaz boleh tak boleh? Ustaz boleh ke tak boleh? Kan? Itu satu. Yang kedua pula, dia kata semua dah pergi dan ramai dah pergi haji bulan tu. Saya kata kata yang confused sangat sebenarnya. Pakaian kita ni contoh, dah pakai kan, sampai kat Mekah, sampai hotel, kita nak pergi toilet tu, nak bersihkan diri, nak ambil wudu kan, buka dan letak ada katil, ambil towel pakai. Boleh tak? Boleh. Plekat tak boleh, towel boleh. Yang plekat boleh, tapi jangan yang bersama tu. Maksudnya dilipat dilipat pun tu jangan boleh. Tak boleh sarung. Tak boleh sarung. Kita plekat tu dah tidur jap. Besok kata amal kita orang berisyak. Contoh kan, tak boleh.
Mana pakai sarung saya tak boleh. Kalau dekat semua orang dia kata tak apa kita kawan lagi kita pakai kain. Tak boleh. Kan? Kalau nak pakai kain tu make sure pakai kainnya yang terbelah dua macam ni, maksud dia tidak bertan. Tidak bertan. Okey. Soalnya untuk wanita, apa ni bila dah berniat di ada lepas kita menuju hotel kebukaan kan, kadang-kadang kita check in semua, lepas tu letak barang, kita macam perempuan kita tak ada masalah, boleh tukar baju lain lah. Boleh tukar baju. Satu. Cuma kalau macam mandi tak boleh wangi-wangian lah, mandi biasa je lah. Sabun Mandi-wangian. sabun mandi Sabun boleh putih lah. sebenarnya boleh. Sebab tujuan kita sabun tu kita nak membersihkan badan, bukan kita nak menguangkan. Sebab ada dalam video ada wangi-wangi. Boleh sebenarnya. Sebab sabun bukan untuk tapi sekarang tak sempat mandi pun, jangan risau. Selalu dia memang takkan sempat mandi. Kan, selalu tak sempat mandi. Selalu dah sempat pun, memang selalu okey. Selalu dah sempat. Selalu dah sampai tu, beg dah naik, ambil beg, suruh beg, okey. Kalau lagi setengah jam tu buka lobi. Bulan kabut semua nanti kaya. Nak mandi macam mana tak sempat mandi. Kan? Nak mandi balik daripada lepas habis murah lagi. Okey. Dan juga, okey, contoh deodorant tadi. Tadi deodorant tadi. Kan? Contoh deodorant tadi. Dia nak pakai deodorant semua, lepas tu pakai ihram. Pakai ihram, lepas tu dia kepih ke kan. Lepas tu deodorant tu konsum melekat kan. Dekat kain dia pakai betul. Melekat. Okey, dia melekat dan dia buka kain. Nak pergi toilet untuk ambil wuduk masa dekat bekam ni, dia buka, letakkan katil ke. Kemudian dia buat apa? Kemudian dia ambil wuduk semua dan dia pakai balik kain tadi. Boleh ke tak boleh? Boleh dengan dah. Betul, boleh dengan dam. Sebab apa? Sebab dia dah pangkalkan daripada badan dia dan kain tadi dah melekat bagi-bagi. Nampak? Faham tak? Sebab tu saranan daripada saya tak payah pakai dulu dan sana. Tanah harap tak bau insyaAllah. Dan tanah harap tak bau. Tambah 17-11 ni kita tak panas ke betul esok. Kan, apa namanya? Usuk di haji baru ni panas. Kan, usuk di haji baru ni memang panas tu. Kan, panas sikit memang panas. Kan, memang panas. Dan memang, tapi panas-panas dia pun tak ada bau sangat. Betul tak? Tak bau kan? Dia panas angin. Tak ada kan? Apa dia? Minyak kewangi je. Minyak kawan. Kan? Jadi apa ni? Jadi make sure mari kalau kita dah pakai wangi-wangian dan kita yakin wangi-wangian itu dah melekat pada kain ihram, maka kita tak boleh tanggalkan pada kita, mereka kita tukar kain ihram. Maksudnya kena mungkin ihram lagi pasang ke dia saya. Bila kita nak mandi kan, Okey. memang tak boleh mandi biasa ke, boleh mandi wajib. Macam mana tu? Macam mana tu? Tak apa. Maknanya okey, bagus soalan tu. Tak, boleh mandi tu maksudnya boleh mandi biasa je. Boleh buka shower kan? Buka shower sabun. Okey, kemudian kena kaki kita. Okey. Bagus soalan dia. Baguslah, tak ada apa lah. Tuan. Kan? Jadi Ustaz tak ada siapa dah. Dia dengan Allah juga. Kan? Benda tu saya pun tak tahu, Wali Yusuf tak tahu, Abang Nur tahu semua tak tahu. Kan? Contoh dia tak ada syarat. Lepas tu kita bersama bukan dalam period. Lepas tu dia kata, tadi saya nak syarat sebenarnya. Kita yang tak tahu, kita bersama baik dan memang dia syarat. Sampai nak balik, dia tahan dulu, habis lah. Kan? Kita pun sebenarnya dalam hati dia masa first niat tadi, tak ada syarat. Okey, nampak tak? Lepas tu dia pun tak halul putih rambut. Dia pun buat macam biasa untuk orang lain. Potong kuku, apa semua dan sebagainya. Maka semua tu haram. Maka dia masih lagi dalam ihram sebenarnya.
Dia tak boleh kahwinkan, dia tak boleh kahwin, tak boleh. Gimana cara pokok tadi? Putus syarat ni. Tak putus syarat. Kalau kau baliknya, Walaupun dah balik Malaysia. Berat. Oh, ini pula. Itu kita jangan gampang takut sebenarnya. Jangan gampang takut. Tak boleh kan? Sebab tu, Jauh jalanan. Jangan. sebab tu kita kena ikut apa yang dah ditetapkan oleh syariat. Syarat ada macam tu kita ikut. Kan? Dan kita jangan berpindah juga. Kan? Anak pun dibuang dah sampai ni. Period. Hari nak balik dan period dia start kalau pada tahun-tahun dah tahu langsung sekali. Tahu orang dia tak boleh. Kan? Macam orang period perempuan. Sangatlah tak sembahyang langsung dia tak sembahyang langsung. Tak boleh. Tak boleh. Kan? Pada hakikat ini kita nampak betul macam isu. Ruginya tak sembahyang, 100,000 muka. Kan? Ruginya murah ni. Kan? Hakikatnya kan, Allah bagi pahala lagi lebih besar. Sebab tu kalau boleh rancang untuk perjalanan kita lagi. Kan? Rancang untuk perjalanan kita lagi. Okey. Boleh? Ada soalan tak? Tak ada lah Ustaz, Dia tanya. minyak ni boleh bawa tu Ustaz? Minyak angin? Minyak angin boleh. Dia yang tak boleh wangi-wangian. Minyak angin orang. Minyak angin orang. Baiklah. Minyak ni kalau rasa kaki keseluruhan dia tidak nak sapu lompo-lompo. Kan sapu pun dia ingat tak boleh pula buka pula, soket tu buka pula tak boleh pula. Contoh nak sapu kat tangan tu, selak sikit amsok, sapu bahagian kepala tak boleh. Kan? Jadi kena pandai-pandai lah. Kalau kita masukkan jari tak nampak tu boleh. Kan, Maksudnya masuk boleh dalam tubuh ke nak sapu ke, sapu lah. Penggunaan minyak tu boleh. Penggunaan minyak tu tak masalah. Minyak angin boleh sebab dia bukan wangi-wangian. Yang tak biasa wangi-wangian. Tak silap saya dalam saya tak ingat lah itu saya ada jumpa ada geng tahun sejak yang dikatakan wangi-wangian ni kalau bau dia adalah bau-bau bunga macam rose, lavender, itu yang tak boleh. Kalau setakat minyak angin tu tak ada orang nak dekat dah kena. Yelah macam selalu pilih minyak merah kan, minyak panas tu, minyak panas tu betul-betul besar kan, dia tak ada bawah kan. Dia akan dos. Maksudnya betul-betul ada keperluan. Betul. Okey. Boleh. Jangan saya dah biasa dah sampai punya ni hidup, saya dah biasa dah. Duduk sini dah, sampai sini dah. Tak boleh. Dia tak boleh jadi sampai jadi ni. Maksudnya kalau boleh kena tinggal gitu. Kan? Kalau orang tak lama pun. Orang tak lama. Dan akan mungkin 2 orang selama 4 hari atau lebih. Walaupun jaraknya kurang dari belum halal sama ada belum luka atau bukan. Dia meninggalkan warak sampai uzur. Dan dia benarkan syarat dikenakan dam. Jadi siapa-siapa yang sengaja meninggalkan tawaf wada maka dikenakan dam. Okey, ini antara uzur-uzur syar'i. Di antaranya adalah perempuan yang datang hid atau nifas, perempuan yang datang istihabah dan hid. Okey, orang luka yang berdarah banyak yang boleh menajiskan masjid, orang yang tidak mendapat air atau tanah untuk mengangkat sebesar, orang yang takut terancam nyawa, menghormati diri dan harta benda, orang yang takut ditinggalkan rakan perjalanan, orang yang penyakit seli-seli baul atau penyakit tak lawas, orang yang dipaksa meninggalkan tawaf, kes masa darurat terdesak, orang yang takut sebenarnya peminta hutang kadang tidak berupaya hutang, orang yang terpaksa dipimpin dan diusulkan uzur dan tidak mampu untuk mengeluarkan keseluruhan, orang yang dalam perawatan rapi dan berjadual, petugas yang kerap keluar masuk Mekah kerana tugas menguruskan jemaah haji. Jadi ini antara orang-orang yang dikira sebagai uzur syar'i daripada tawaf pada Allah. Okey, orang yang dibenarkan untuk meninggalkan tawaf wada. Kalau hid ataupun nifas, kosong tak boleh. Kalau tak boleh. Okey. Urus masa tawaf wada, tempoh menunggu adalah 8 jam. Ini terbaru kan. Tempoh menunggu adalah 8 jam. Contoh dia, saya tak cerita lah. Cumanya ada seti masa dia bila nak kena tawaf wada. Itu saya akan ambil dari semasa kat sana.
Contoh hari last hari Jumaat tu saya kata tawawadak. Okey, para jemaah sekalian dah boleh start tawawadak. Okey, aku sendiri tu nak biar lah. Kan, saya kata kena ada balik di hotel. Apa-apa, so selepas ni kena ada balik di hotel lah. Dia kata nak solat Jumaat nanti kita boleh kita tengok dulu kesesuaian masa yang ada. Sekarang ni kalau kita nak apa, kita nak letakkan sesuai juga kan. Jadi kita kena tengok juga dengan masa daripada musuh nanti dengan batu berapa dan berapa kita nak pula sebab hari Jumaat. Dan kalau boleh hari Jumaat tu sebenarnya kena pergi awal lah. Memandangkan hotel kita dekat Azkar Al-Makam memang dekat, confirm dekat. Jadi solat Jumaat tu kalau kita tengok dalam lebih kurang pukul 10 tu dah tutup masjid. Solat Jumaat adalah 12.30. Pukul 10 tu dah tutup masjid. So pergi awal sikit pukul 9.30 ke 9.45 ke boleh tidak. Okey, setengah orang sebabkan kita tak biasa iktikaf. Perkataan iktikaf di Malaysia adalah satu perkataan yang agak asing. Sebab apa kita tahu iktikaf ni kita hanya akan duduk sebelum solat Jumaat 10 minit. Baca Quran, tunggu, lepas tu yang khutbah, solat Jumaat, dah balik. Iktikaf ni sebenarnya adalah duduk di masjid. Iktikaf adalah duduk dan beribadah dalam masjid. Kan? Ini orang kita tak biasa buat. Kan? Jadi saya serulah kepada semua jemaah, baik lelaki ataupun perempuan, yang iktikaf lama-lama di masjid. Kan? Kerana kita pergi ni memang la tasyuddu rihal illa fi salah satu masjid, Masjidil Haram, Masjidil Hadza wa Masjidil Aqsa. Dan kamu tidak disuruh bersungguh-sungguh untuk bermusafir melainkan kepada 3 masjid. Yang utama Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjid Aqsa. Jadi apabila kita dah sampai, maka kita jangan distract dengan benda lain. Bersibuk kedai yang abaya, bersibuk kedai jual kurma. Bukan tak boleh. Tapi pastikan masa kita di masjid lagi lama pada masa kita di hotel. Masa kita di masjid lagi lama pada masa kita di kedai. Kan? Kalau boleh solat subuh, kan? Jangan balik lagi solat subuh, tunggu syuruk, tunggu duha, baru balik. Solat duha baru balik. Kan? Banyakkan bacaan Al-Quran, banyakkan zikir, baca zikir pagi daripada surah dan sebagainya. Baca lah. Baca. Balik makan pula. Kan? Balik makan. Lepas tu, pergi balik masjid ke dan sebagainya. Mungkin kita akan pergi ke mana? Ke Kubah, di Madinah dan sebagainya. Kan? Macam ada yang pernah buat satu grup dulu. Orang kita biasa pergilah. Kan? Dia kata, Ustaz, saya akan pastikan satu hari saya tawaf sunat lebih kurang 7 set. Kan? 7 set. Dia kata lepas subuh, dia tak balik. Dan lepas subuh, dia tawaf 10 kali tawaf sunat, 10 kali pusing, solat sunat solat sunat tawaf. Lepas tu tawaf lagi 7 kali. Lepas tu solat sunat tawaf. Tawaf 3 kali, sekali lagi 7 kali. Solat 3. Balik kan? Oh, balik. Lepas tu solat duha, balik kan? Lepas tu sebelum zuhur ke sebelum asar buat, sebelum maghrib dan cukup 7. Kan? Sebab dia kata apa? Sebab dia kata saya susah nak tak sini, dia kata. Kan? Saya kena tinggal bisnes saya kena arrange betul-betul semua. Dan datang takkan kita nak sisihkan masa. Kan? Sebenarnya kalau kita tengok ramai yang bersungguh-sungguh ibadat. Kan? Rugi kalau kita terlampau tertarik dengan kedai, dengan tasbih, dengan sejadah, kan, dengan kurma. Bukan tak boleh, yang boleh, tak salah. Kan? Tapi pastikan masa kita di masjid lagi lama daripada masa kita sibuk di kedai. Jangan urusan-urusan dunia menarik perhatian terlebih daripada urusan akhirat kita. Kan? Dah lah, kebanyakan kita first timer. Kan? First time nak tengok Kaabah ni, first time nak mengunjungi Masjid Rasulullah, first time berada di Bumi Barakah. Jadi jangan sia-siakan peluang kita ni tadi. Kan? Perbanyakkan amal soleh. Kan? Kalau boleh puasa sunat. Isnin Khamis puasa sunat. Hari Khamis kita berada di Madinah, hari Isnin kita berada di Mekah. Sebab kita umrah hari Selasa dan Ahad kan. So Isnin tu boleh puasa. Hari Khamis minggu depan satu kali boleh, minggu depan boleh puasa lagi. Kan? Usahakan khatam Quran. Saya nak buat, saya takutkan orang kata tu beban pula ataupun main nak baca terus sama malu pula Ustaz kena ingat.
Saya bukan tak boleh buat, saya boleh buat, tapi bila saya nak initiate tu, saya takut ada yang malu, ada yang ni. Jadi tak apa, tak kisah kan, usahakan sendiri kan. Kita rancang perjalanan ibadat kita. Dari Masjid Nabawi untuk lelaki, untuk perempuan saya tak tahu, saya tak nak sudah buat kan. Untuk lelaki dan lepas asal lima subuh, dia banyak halaqah ataupun belajar Quran yang mana dia akan share-share tu, dia akan betulkan bacaan Fatihah ke, surah-surah lazim kita. Duduk di situ, dengar, baca. Kita baca dengan dia kan. Betul sama bacaan ayat-ayat lazim kita. Jangan buang masa. Jangan tersi Allah Hafiz yang Sa'idi kan. Ya Allah Hafiz jubah tu kembali cantik ni pula. Ingat-ingatnya Allah ini selalu pun saya kata Allah hati lagi di jangan bagi tolong ya Allah kan. Jangan kan. Sebab tujuan asal kita patut berubah kan. Okey, boleh kan. Jadi tolong kita rangka amal ibadat kita sebanyak mungkin. Okey, adalah beberapa program yang telah diprogramkan contohnya ziarah luar, ziarah dan sebagainya, ziarah masjid, ziarah dalaman dan lain-lain, adalah diprogramkan. Tapi dalam detektif tu akan ada acara bebas. Acara bebas tu bukan acara tidur itu kan. Bukan. Acara bebas tu maksud dia tuan-tuan dan puan-puan para jemaah sendiri kan, nak pergi tawaf dengan family ke, tak ada satu kacau ke, lagi dating ke, kan, belum muka ni ke, pergilah kan, tawaf sama-sama ke orang, nak minta untuk anak-anak suami isteri, nak minta berdoa kan. Saya tertarik dengan Dr. Zulkifli Al-Bakri kan. Apa yang cakap, dia kata mak dia kalau buka, awak mak dia kalau buka, mak dia akan solat tahajud atau solat sunat untuk setiap anak beranak. Jadi kalau kita banyak masa nak minta ke Allah, kita tak ada masa nak hidayah. Kita tak ada masa nak syik. Jumpa tu kita tak tarik langsung kan. Untuk berjual di Malaysia ni, jual kan. Sebenarnya kadang kita banyak memuji Allah, yang mana benda tu kita tak buat tak Malaysia kan. Kalau kita fikir kita ada 5 anak contoh, kita rasa ada masa kita nak pergi shopping, dalam masa yang sama kita tak tahu apa lagi nak jadikan anak kita nak pergi tak sungguh-sungguh dengan Allah ni, supaya Allah pelihara anak kita, supaya Allah besarkan jadi orang soleh, supaya Allah jaga akidah dia, supaya Allah selamatkan dia, supaya Allah besarkan dia jadi orang macam. Jadi kalau kita rasa kita fikir kita agak-agak kita ada masa tak untuk usaha-usaha dunia yang kita rasa rasa kita tak masa tu macam tu. Tak ada. Tapi sebabnya kebanyakan kita semua ikut trend. Dan kita tengok dalam TikTok, sebab viral ni, Viral kan? Kita terlampau sibuk dengan tempat viral. Tapi yang memang confirm viral daripada dulu sampai sekarang, daripada zaman Nabi Allah Ibrahim tu Kaabah. Itu dah viral daripada zaman Nabi Allah Ibrahim. Tapi kenapa kita tak tertarik sangat dengan Kaabah? Kan? Patutnya kita lebih tertarik dengan Kaabah. Kita lebih rasa duduk Multazam, kita duduk di Multazam. Dalam Ustaz Nabawi tak ada kan. Multazam tu kalau duduk kecil je Multazam tu kan. Tapi berapa juta manusia yang pernah duduk di Multazam dan berdoa dan Allah ampulkan doa mereka. Kenapa kita tak guna peluang tu? Allah dah bagi kepada kita lebihan rezeki, kita dah mampu untuk pergi, Allah bagi kepada kita kesihatan tubuh badan, kita boleh duduk kat situ. Kenapa kita nak duduk kat tempat lain kan? Multazam tu jadi tak dapat depan-depan, jadi kita dah duduk selari pun tak apalah, duduk berdoa sekedar hari lah, sepanjang hari duduk kat situ doa semua kan. Sebab Nabi kata itu adalah tempat yang mustajab berdoa kan. Kalau itu Arab duduk situ memang gaya, memang tak, selagi tak kena halau, tak kena tarik kan, selagi itu dia melekat seperti Spiderman kan. Kan? Sebab apa? Sebab tempat tu saja berdoa. Jadi sebab tu dia kata kan, bila kata acara bebas tu kan, ni kita boleh tidur lah, ni kita boleh pergi shopping kan, silakan, tak salah kan. Jadi kalau mak saya dulu lah kan, bukan mak saya senang kalau pergi dengan dia, nak tidur boleh dia syam kan. Aku dah minggu bayar kau ni, sampai tidur boleh dia syam, yang datang kan. Dan pergi adik ni kan, sebab apa? Duduk di Multazam berdoa bersungguh-sungguh.
Hari-hari ada jemaah yang semua sebelum ni duduk di Muntazam tu. Hari-hari daripada maghrib, daripada asar, pasal dia tahu sunat. Dan daripada asar tu kata duduk di Muntazam sampai isyak. Tak keluar. Hari-hari. Dan dia duduk dia buat duduk dia. Kan, beberapa orang pakar-pakar. Dia tak gerak, tak keluar-keluar. Kan? Yang orang kata dia bosan lah. Tak bosan. Bila pula Allah dah jemput kita, kita tahu ke? Kan? Mana tahu orang kurang hati ke? Tak pergi dah orang. Kan? Jadi sementara peluang yang betul-betul Allah bagi masa yang kesempatan tak lama pun 5 hari 6 hari dia tak buka. 5 hari Madinah, 5 hari Mekah, sehari Taif. 5 hari je pun tak lama. Jadi gunakan peluang untuk tengok Kaabah sepuas-puasnya. Selama-lamanya tengok lama-lama tengok Kaabah boleh buat macam ni. Tambah pula kalau tawaf sunat. Tambah pula kalau seorang tu sebab tu. Sebab kalau kita kena banyak buat acara tunggu lawatan jalan sini. Kesudahnya hari itu datang Sabah tak ada. Sikit je. Kan sekarang balik pula lepas pada solat zuhur. Nanti lepas solat zuhur ni haram. Kan ruginya. Kan sangat rugi. Kan jadi kebanyakan Al-Quran berzikir selawat macam 10 hari tu kalau sehari kita baca Quran 3 juzuk. Baca dia bayangkan daripada subuh kita pergi. Kan waktu duha baru kita balik. Katalah kita dapat 1 juzuk. Lepas asar tunggu maghrib dapat 1 juzuk. Maghrib tunggu isyak dapat 1 juzuk. 3 juzuk habis dah. 10 hari habis 30 juzuk. Kata pun ada kita? Kata boleh tak? Boleh sebenarnya. Nak yang tak nak, cekal yang tak cekal kita. Bersungguh tak hati kita. Kan? Berdiri je tak kita nak dapat ampunan Allah ni. Semangat tak kita nak dapat ampunan Allah. Kan? Okay. Ustaz, Ya, saya. Raudah tu di mana? Madinah. Raudah Madinah. Jadi macam masuk ke Raudah tu kan kena guna Okey, tak tahu tidak. Saya akan tahu. Okey. Bagus. Soalan yang bagus. Okey, tapi saya habiskan dulu tentang ini. Tidak. Urus masa tawadak. Tempoh menunggu adalah 24 jam bab safar. Ini tadi bab musafir. Okey, tempoh dia keadaan biasa tanpa dandangan dan sebut urusan berkaitan kemusafiran. Perkiraan 8 jam sebut dari kira pemuda tadi jemaah haji sampai penginapan. Bangunan penginapan setelah pulang dari tawaf wadah. Maksudnya dah pergi tawaf wadah dah datang balik itu dikira 8 jam. Mereka kalau lebih dari 8 jam kita tawaf wadah sekali. Okey, golongan yang ada masalah dalam bab safar. Tempoh dulu 24 jam. Tempoh ini adalah dalam keadaan di mana tawaf wadah telah selesai. Kemudian yang 24 jam itu dimaklumkan kelewatan pergerakan keluar dari Mekah. Para jemaah tidak perlu berulang semula tawaf wadah. Maksudnya bukan salah jemaah. Okey, faham Maksudnya bukan salah kita. Contohnya ada usul kata okey, lepas jemaah kita bertolak. Tiba-tiba tak boleh. Maknanya tiba-tiba orang ditunda pula lepas maghrib ke apa-apa lah. Kan? Kita tunda lah. Kan? Maka bukan salah kita. Okay, tapi dia turut tak lebih 8 jam. Tapi jadual asal kita tadi kalau ikut tak lebih 8 jam. Maka itu dibenarkan. Okay? Syarah. Okay. Okey, persiapan sebelum tawadah dapat meluang penerbangan pulang. Okey, ini saya tak sekolah pun. Tidak perlu memakai ihram, tidak perlu keluar ke miqat, tak payah. Dia sekadar pergi dan juga tawaf sahaja. Okey, sebelum tawadah disyaratkan melafazkan yang berikut. Ya Allah, aku hendak tawaf Baitullah al-Haram. Duduk keliling tawadah, maka permudahkan lalu dan terimalah daripadaku kerana Allah Ta'ala. Ini niat tawaf wadah. Dan bila tawaf wadah tak boleh pula, jangan buat pelik-pelik tak. Lepas tawaf ni, lepas tu selalu mundur pula, jalan mundur kan, jemaah Indonesia kan. Dia lepas tawaf tu, dia jalan mundur. Kapal ke depan, dia jalan mundur. Kapal kan. Mundur sedih dia balik dah. Jangan, tak ada masa tu kan. Keluar macam biasa. Sedih nak menangiskan, nangis kat sana. Sedih, kalau semua sedih ni nak tinggalkan Kaabah kan. Kau pun sedih, tapi keluar macam biasa. Tak ada keluar jalan mundur dan sebagainya, tak ada. Kan, lepas tu ambil kain. Contoh dah dia bawa sejadah ketiga, dia ambil sapu pula.
pintu masjid yang macam ni sapu, rumah berkat. Kan? Jangan buat. Kan? Kita tidak diajar macam tu cara keberkatan. Kan? Berkat lagi kat apa yang dia nampak depan tu? Daripada tiang masjid ni, daripada pintu masjid ni. Dan tu Allah kat apa beri berkat. Doa sungguh-sungguh. Minta sungguh-sungguh. Okey. Adalah segera meninggalkan tidak boleh lakukan kecuali setelah sempurna rukun, lakukan tawaf rukun, tawaf umrah atau tawaf haji. Adalah segera meninggalkan Mekah kecuali kerana berkaitan solat ataupun perjalanan. Okey. Yang ni tak ada masalah, nanti kita ikut saja jadual maklumat pergerakan yang akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Okey, pelaksanaan tawaf wada dilakukan dengan Masjidil Haram. Okey, dengan bergambar atau mengambil yang lebih baik jika tidak bergambar dan tidak mengambil gambar lepas daripada tawaf. Mereka sudah fardu ketika muazzin telah melakukan azan atau muazzin sedang melakukan azan. Okey, kalau kita tengah tawaf tu terjumpa azan, maka kita boleh solat. Nak mengajar pun boleh, berdoa pun boleh, mengucap boleh, mereka solat sunat pun boleh. Perkara yang boleh dilakukan semasa wadah, makan dan minum di hotel. Okey, tak ada masalah lah. Kan, mandi. Contoh, dia tengah tawaf tengah panas. Kan, nak naik di hotel, nak tukar baju dulu. Boleh. Kalau dah melengkap dah baju kan. So, boleh. Mandi sekejap dan tukar baju baru. Berzikir, bersyukur Allah, hajat, mengambil beg, mencari isteri, mengangkat barang-barang. Tidur dalam bilik hotel sedang mengupas atau ketibaan, kenderaan. Boleh. Kita bukan nak tidur dalam bilik. Tak. Tapi, sedang nak tunggu tu, kan, kita tertidur. Boleh. Kalau pasangan saudara ke yang sakit bersaudara boleh menipis semasa. Kerana yang dibolehkan juga adalah sebarang urusan berkaitan dengan perjalanan sama ada di Jeddah atau Madinah. Okey, pun boleh beli makanan ke, bersedekah ke menggunakan kenderaan di penginapan. Membayar down, kemudian tidak ada untuk bayar down sebelum tawaf wada. Menunaikan solat fardu di hotel berdekatan dengan melibatkan imam di Masjidil Haram. Dia kena solat dekat-dekat lah. Tak boleh pergi solat kat masjid lah. Pelaksanaan tawaf wada kerana tidak digalakkan berlengah-lengah dalam Masjidil Haram sehingga akan berjalan ke mahal haji lain diganggu pada kepulangan tersebut. Jangan pula bilik, contohnya selain Yusuf dah maklumkan tawaf wada boleh start pukul 5 pagi ataupun 6 pagi solat subuh tu dah boleh tawaf wada. Jangan pula itulah solat jemaah yang nak tawaf wada. Jangan. Kerana kita akan melambat ke orang lain. Bersedekah semasa dalam Masjidil Haram atau dalam perjalanan balik ke bangunan penginapan. Jika bersedekah sambil berjalan tidak mencari-cari maka tidak batal. Okey. Lepas tawaf wada tak boleh sedekah dah. Dengan maksud tak boleh sedekah di sini, maksud dia adalah dengan maksud mencari-cari dia. Orang tak masuk sedekah. Tak boleh. Kadang-kadang kita lupa, dia pun kita nampak susah dia pun tak duit kat kita nak bagi lagi je. Tapi saya kalau tak apa, tak boleh. Kalau boleh nak sedekah sebelum daripada tawaf, tawaf wada. Kemudian perkara tak digalakkan lagi dalam perjalanan boleh barang yang ada kaitan dengan pulang perjalanan seperti tasbih, menyawangi, cincin, tudung, makanan burung dan sebagainya walaupun dengan harga satu rial. Kan? Perjalanan balik tu tengok pula tasbih ni lah cari selama ni tak nampak pula. Elok ke pula ni banyak pula dijual kat sini. Kan? Tak boleh. Tak boleh lah. Tidak digalakkan melalui gambar semasa perjalanan ke bangunan penginapan. Okey, habis sekarang.